Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah wa salamun ala ibadihi allazina astafa, amma ba'd. Pengurusi dan barisan jatan kuasa masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan haji, puan-puan hajjah, sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, tahniah diucapkan. Moga-moga dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala terbenamnya matahari, selesainya hari yang lama, bermulalah hari yang baru, dan detik ini kita menyambut tahun baru Hijrah 1442 Hijrah. Moga-moga setahun yang bakal kita tempuhi ini sentiasa mendapat perlindungan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, ayat 48 surah At-Tur, ayat 48 surah At-Tur, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasbir li hukmi rabbik fa innaka bi'ayunina wasabbih bihamdi rabbika hina taqum. Sadaqallahul azim. Artinya, sabarlah olehmu ya Muhammad dalam melaksanakan segala titah perintah Tuhanmu. Wahai Muhammad, sesungguhnya dikau sentiasa mendapat pertolongan dari kami. Oleh itu wahai Muhammad, hendaklah dikau sentiasa mensucikan Tuhanmu dan memuji-muja Tuhanmu, terutamanya ketika dikau mendirikan solat. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, ayat 48 surah At-Tur, berita gembira dari Allah Subhanahu wa ta'ala khas untuk junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan melalui 3 peringkat kehidupan. Peringkat yang pertama, tarbiyatum minallah, tarbiyah dari Allah, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kena banyak bersabar. Manakala peringkat yang kedua, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat pertolongan dari Allah, satu demi satu pertolongan Allah Ta'ala berikan. Manakala peringkat yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat pengisytiharaan dari Allah, bukan sebagai tokoh ma'al hijrah, tak, pengisytiharaan dari Allah, betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat keredaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 peringkat. Peringkat yang pertama, tarbiyatum minallah,
tarbiyah dari Allah. Peringkat yang kedua, taqwiyatum minallah, kekuatan, pertolongan dari Allah. Manakala peringkat yang ketiga, tardiyatum minallah, restu reda dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, dengan sebab itulah Sayyidina Umar ibnu Al-Khattab apabila dilantik sebagai khalifah yang kedua menggantikan Sayyidina Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu an, dalam menetapkan takwim untuk umat Islam. Takwim berasaskan tarikh tahun penghijrahan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di situ disebut dengan takwim hijriyah. Dan kita setiap tahun menyambutnya, maka disebut ma'al hijrah, bersama-sama menghargai hijrah, pengorbanan perjuangan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disambut ulang tahunnya Zatal Awim, tahun ulangan. Maka orang Melayu pun nyanyi, setahun hanya sekali itu rayalah. Setiap tahun kita akan menyambut tahun baru hijrah. Ya, kiraan takwim yang telah ditetapkan, diwartakan oleh Sayyidina Umar ibnu Al-Khattab radhiyallahu an. Maka selepas itu umat Islam seluruh dunia menyambut ulang tahun baru, tahun Hijriyah, merujuk kepada gerakan ketara bulan. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, 13 tahun lamanya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyeru umat manusia di kota Makkah. Bukan setahun, bukan 2 tahun, bukan 5 tahun, bukan 1 penggal. Tak tahulah kita ni mungkin bulan Oktober katanya nak pilihan raya. Bukan setahun, bukan 2 tahun, 13 tahun, menghampiri 3 kali pilihan raya. 13 tahun lamanya junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertungkus lumus, berhempas pulas, bekerja keras, menyeru umat manusia, khususnya bangsa Arab, Bani Quraisy. Bukan bangsa Johor, bangsa Arab, Bani Quraisy, beriman kepada Allah, meninggalkan perkara-perkara yang mensyirikkan Allah. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, 13 tahun. Dalam masa 13 tahun, prestasi tidak memberangsangkan. Segelintir kecil sahaja yang beriman. Ramai daripada bangsa Arab Bani Quraisy enggan beriman, malah mengancam nyawa baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka 13 tahun lamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalani tarbiyah dari Allah. Allah Taala tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendidik fikiran dan perasaan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar sentiasa tabah dan sabar.
13 tahun. Ya, orang niaga burger kat depan tu pun berhenti tuan-tuan. PKP dan lama mana nak nyatakan Rasulullah tabah, sabar 13 tahun. Terancam nyawa baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah Rasulullah mengorbankan hartanya. Begitu juga harta isteri kesayangannya, Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Ya, maknanya 13 tahun menjadi Rasul di kota Makkah bukan menambahkan harta, bukan menambahkan koleksi pingat, tak ada. Susutan harta buat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan isterinya Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Ya, 13 tahun. Itu maknanya tarbiyah dari Allah, didikan Allah khas untuk junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tabah dan sabar. Cukup 13 tahun, 9 bulan selepas peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, maka Rasulullah berhijrah meninggalkan kota Makkah menuju ke kota Madinah Al-Munawwarah. Maka apabila berada di kota Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melepasi peringkat pertama. Kali ini Rasulullah mula menjalani kehidupan peringkat kedua. Taqwiyatum minallah, mendapat kekuatan dan pertolongan dari Allah. Wasbir li hukmi rabbik fa innaka bi ayunina, bahwasanya dikau wahai Muhammad sentiasa mendapat pertolongan daripada kami. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, 10 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di kota Madinah berbanding 13 tahun di kota Makkah. Dalam masa 10 tahun sehingga wafat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi 16 kali peperangan. 10 tahun 16 kali peperangan. Bermula pada tahun kedua, tahun 2 Hijrah, tahun kedua selepas penghijrahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu peperangan Badar. Ini berarti dalam tempoh masa 8 tahun 16 kali berperang, menunjukkan setahun 2 kali. Sanggup ke tuan-tuan berperang? Tak ya, perang ni hidup atau mati. Perang ni sama ada dapat kekayaan, harta rampasan peperangan ataupun habis. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, 8 tahun, tahun 2 Hijrah sampai tahun 10 Hijrah, 16 kali peperangan yang Rasulullah sertai. Itu namanya Ghuzwah. Puratanya setahun 2 kali. Bajet mana nak ambil? Peruntukan mana? Tabung macam mana nak bina? Tuan-tuan, apabila tak boleh semayang Jumaat ni, tabung masjid, jalan layang ke jalan apa pun susut semua. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bayangkan kalau setahun 2 kali berperang, bagaimana? Pun begitu,
kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berada pada peringkat yang kedua, taqwiyatum minallah, mendapat pertolongan dan kekuatan dari Allah. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Taqwiyatum minallah, mendapat kekuatan dan pertolongan dari Allah. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, endingnya cakap orang putih, dan di akhir setelah Rasulullah menunaikan hajjatul wada, itulah satu-satunya ibadah haji yang Rasulullah laksanakan. Itulah haji kali pertama, itulah haji kali terakhir. Rasulullah sempat melaksanakan sekali ibadah haji dalam hidup hayat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka selesai menunaikan ibadah haji, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi penghargaan, diberi penghormatan dalam surah Al-Ma'idah yang menyatakan ayat terakhir, firman Allah, wahyu dari Allah buat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Allah isytiharkan, dan di situ Allah Subhanahu wa taala memberi pengiktirafan, penghargaan, bukan dalam bentuk pingat DPMJ membawa gelaran datuk di Johor, bukan. Tapi ini yang dimaksudkan pada ayat 48 surah At-Tur, wasabbih bihamdi rabbika hina taqum. Wahai Muhammad, teruskan, bukan bersama dengan TV3. Wahai Muhammad, teruskan mensucikan Tuhanmu, memuja Tuhanmu ketika dikau mendirikan solat. Kita sembahyang fardu maghrib tadi, apa yang kita sebut? Memuja Allah dan mensucikan Allah, membaca ayat-ayat Allah. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, maka memberi penjelasan kepada kita, orang yang teguh mendirikan salat tiang agama bakal mendapat penghormatan, penghargaan, kemuliaan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, baik, maka catatan sejarah umat Islam, tahun baru hijrah kita sambut setiap tahun, kerana ada nilai di situ yang mana Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan penjadualan hidup kita dengan nilaian setahun 12 bulan, bermula dengan bulan Muharram dan berakhir dengan bulan Zulhijjah, sebagaimana yang Allah perakukan pada ayat 36 surah At-Taubah. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim ila akhiril ayah. Sadaqallahul azim. Bahwasanya bilangan bulan dalam setahun yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan
sebagai penjadualan hidup kepada umat manusia itu ialah 12 bulan. Yang mana ketetapan setahun 12 bulan telah bermula sejak disempurnakan kejadian langit dan bumi. Itu ketetapan dari Allah. 12 bulan setahun, 4 bulan adalah bulan haram. Minha arba'atun hurum, yaitu bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rajab. 4 bulan ini diisytiharkan sebagai bulan haram, bulan yang dituntut kita memberi penghormatan. 12 bulan setahun, 4 bulan adalah bulan haram, dan satu daripadanya penghulu kepada segala bulan, iaitu bulan Ramadan. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, buat amalan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa setiap awal bulan. Selepas ni tuan-tuan kena buatlah. Tuan imam, tuan pengurusi ada. Awal bulan aja kita baca doa. Amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah membaca doa awal bulan. Apatah lagi awal tahun. Apatah lagi awal tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melantik 2 pemuda, anak kepada Sayyidina Hamzah, maka disebut anak kepada Sayyidina Abbas, maka disebut Ibnu Abbas, iaitu Abdullah Ibnu Abbas, budak lagi belasan tahun. Anak kepada Sayyidina Umar, Abdullah Ibnu Umar. 2 orang ni budak belasan tahun yang cerah penglihatan matanya, berpengetahuan. Rasulullah bagi tugas untuk kedua anak muda remaja ni melihat anak bulan. Kenapa tak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak tengok anak bulan tu dia kena panjat bukit? Maka Rasulullah beri kepercayaan kepada 2 anak muda, Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Abbas. 2 budak muda ni dia panjat bukit, dia tengok di mana matahari terbenam. Bila matahari terbenam, di situlah munculnya anak bulan. Lalu anak muda nampak anak bulan aja, sebaik saja matahari terbenam, berlari turun beritahu hilal, hilal, hilal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berdoa, Allahumma inni as'aluka min khairin hadzal syahr. Ya Allah, aku mohon kepada Dikau kebaikan bulan baru ini. Wa a'udzubika min syarri hadzal syahr. Aku mohon kepada Dikau wahai Allah perlindungan daripada kejahatan bulan baru yang aku tempuhi nanti wahai Allah. Doa Rasulullah pendek je. Allahumma inni as'aluka min khairi hadzal syahr wa a'udzubika min syarri hadzal syahr. Bahasa Melayunya, ya Allah, aku mohon kepada Dikau kebaikan bulan baru ini, dan aku minta lindung kepada Dikau kejahatan bulan baru ini. Habis kita baca tu panjang-panjang, tak apalah, accessories.
Are you understand? Itu aksesoris lah, panjang lah sikit. Nanti komplain pula baca doa pendek-pendek, makan nak panjang. Itu sekurang-kurangnya doa. Allahumma inni as'aluka min khairin hadha syahr wa a'udzubika min syarri hadha syahr. Itulah sependek-pendek doa. Minta kebaikan bulan baru, mohon perlindungan daripada kejahatan bulan baru. Kerana bulan yang baru tu tak tahu. Kita berdepan dengan tahun baru 1442 Hijrah, bermula dengan bulan Muharram. Ya, dah dikira hari ini. Maghrib tadi dah dikira 1 hari bulan Muharram, bukan 1 hari matahari. Tak, 1 hari bulan, bukan hari matahari. 1 hari bulan Muharram. Maka ada baki lagi 28 atau 29 hari yang kita pun tak pasti dalam masa 28-29 hari nanti PKP disambung lagi atau tidak. Kita pun tak pasti. Sama ada kes memuncak atau masih keadaan terkawal, ataupun lenyap terus, dah tak ada kes. Kedah nampaknya ni dah ada kluster, macam-macam kelas dah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ya, itu namanya aradi, hari-hari yang mendatang tak pasti. Maka Rasulullah SAW ajarkan kita mulakan bulan baru dengan doa, apatah lagi kita mulakan tahun baru dengan doa. Maka tak perlu pertikaikan. Ada kawan-kawan saya, dia menelpon saya, doa awal tahun ni sunnah Nabi ke? Oi, aku cakap, bacalah hadis riwayat Imam Ahmad. Faham betul-betul. Mesti ada pembimbing, guru yang betul. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah. Lepas tu dia telefon balik, dah hadis Nabi kata setiap bulan buat, kenapa hanya setahun sekali buat? Peruntukan tak ada. Kalau setiap bulan buat, setiap bulan nak bagi cuti umum. Esok cuti umum kan? Kalau setiap bulan buat, setiap bulan nak bagi tokoh ma'al hijrah. Tahun ni tak buat. Kalau tidak, mungkin masjid Jalan Layang jadi masjid. Wawasan aku tak tahulah. Dapat duit 10,000 siapa nak kasih? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Yelah, orang tanya temberang, kita jawab pun begitulah. Dah jelas nak nyatakan setiap bulan, awal bulan Rasulullah SAW berdoa, apatah lagi tahun baru. Yang jelas didokumentkan takwim ini oleh Sayyidina Umar ibnu Al-Khattab ketika menjadi khalifah. Baru ada dokumentasinya, dibuat, dikemaskinikan takwimnya, tarikhnya. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, nilainya nilai hijrah. Kenapa nilai hijrah? Nilai hijrah Rasulullah adalah nilai di mana Rasulullah SAW mendapat kekuatan dari Allah, pertolongan dari Allah. Moga-moga kita yang sambut ma'al hijrah ni, tahun baru ini Allah beri kita kekuatan demi kekuatan, pertolongan demi pertolongan, dengan kita mulakan dulu. Kita mulakan dulu doa awal tahun. Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Imam Al-Hakim, la ta'jizu fid du'a
fa innaha lan yuhlaka ma'ad du'ai ahadun. Jangan lemah berdoa, kerana seseorang daripada kalangan kamu takkan binasa bersama dengan doa-doa. Apa makna tak binasa bersama dengan doa-doanya? Moga-moga doa itu bukti pembebasan daripada api neraka. Nilai doa tu, tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjata utama bagi orang yang beriman. Maka masa waktu azan, selepas azan kita sambunglah lagi 10 minit bagi memenuhi SOP. Nanti kena bayar 1,000, siapa nak bayar? Tabur masjid pun dah kering. Selepas azan, insya-Allah kita sambung lagi sekitar 10 minit.
Bismillahirrahmanirrahim. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a mukhul ibadah." Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah otak kepada ibadah. Doa itu nilainya otak kepada ibadah. Apa makna otak? Otak tempat di mana manusia berfikir. Apa kena mengena fikiran dengan ibadah? Maka apabila seorang itu berdoa, nilai doanya itu merupakan otak kepada ibadah-ibadah yang dilakukan. Nilai doa merupakan perancangan seseorang hamba dalam menjalani hidup di dunia. Begitu juga demi mencapai cita-cita untuk kehidupan yang kekal abadi di akhirat. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, doa tu adalah perancangan seseorang untuk kehidupan dunia dan untuk kehidupan akhirat. Apa yang tuan-tuan rancangkan? Ya Allah, duduk jalan layang, rumah dah sempit. Dulu anak kecil, sekarang anak dah besar. Lambat kahwin kerana nganggur, susah dapat kerja sekarang. Bagilah peluang untuk nak rumah besar dekat Horizon Hill, dekat aja. Tak apa, doalah. Itu perancangan. Itu perancangan kita. Kita merancang, bukan benci dengan jalan layang. Rumah dekat jalan layang ni dah sempit, nak cari rumah selesa sikit, Horizon Hill. Maka apa yang kita rancang terlebih dahulu, di situlah kita pohon kepada yang maha agung lagi maha perkasa. Baik. Begitu juga dalam doa kita, kita minta ampun agar diri dan keluarga kita bebas daripada api neraka. Itu perancangan penting. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka istimewanya doa itu sebagai bukti kita bertawakal kepada Allah. Usaha diteruskan, doa jangan diputuskan, kerana doa sebagai bukti kita bertawakal, berserah diri kepada Allah, mohon dan rayu kepada Allah. Tawakal tu dia bukan macam sekolah agama, sahaja aku bertawakal kerana Allah Ta'ala. Bukan gitu. Apabila kita berdoa, berarti kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu status doa. Istimewanya doa, tak ada siapa yang menipu dalam doanya. Banyak perkara bila bercakap ngencing orang aja. Ada tak orang yang berdoa dia kencing? Tak. Kerana itulah hajat dia, itulah cita-cita dia. Tak ada orang membohong dalam dia berdoa, kecuali dia pelakon pembantu terbaik, pelakon berdoa lah. Tapi hakikatnya tidak ada orang yang berdusta dalam berdoa. Malah dia jujur dan berterus terang kepada Allah apa yang dipohon, apa yang dihajat, apa yang dicita-citakan. Nilai doa. Dan Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaih menulis dalam kitabnya Al-Um, adab berdoa,
sebaiknya apabila kita berdoa selain daripada memulakan dengan memuji Allah, itu tuan-tuan dah maklum, sebaik-baik doa ini ada di situ dua nilai. Nilai yang pertama, sababuha mutaqaddiman. Nilai yang kedua, sababuha mutaakhiran. Nilai yang pertama, kita berdoa apa yang kita dah dapat. Yang kedua, kita berdoa apa yang belum kita dapat. Maka sebab itu Imam Asy-Syafi'i menggalakkan apabila kita sembahyang hajat 4 rakaat. 2 rakaat pertama untuk hajat-hajat yang dah dapat. Kemudian sembahyang lagi 2 rakaat untuk hajat-hajat yang belum dapat. Maka zaman berzaman Imam Asy-Syafi'i dah atur kepada kita. Sebab itu ada 2 kali doa. Doa akhir tahun, doa awal tahun. Apa yang kita doakan akhir tahun, kita berdoa apa yang kita dah dapat. Dan kita minta ampun pada Allah kalau kita salah guna apa yang kita dapat. Salah guna kuasa, macam-macam lah kan. Apabila kita salah guna apa yang dah dapat, kita minta ampun pada Allah. Itulah dia doa akhir tahun. Apa yang kita pohon awal tahun, itu dia. Yang simboliknya tadi kita berdoa sebagaimana doa Imam Asy-Syafi'i. Doa minta sepanjang tahun baru kita mendapat peliharaan dari Allah agar kita selamat daripada dibelenggu oleh syaitan yang direjam. Begitu juga dibelenggu oleh hawa nafsu kita sendiri. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah. Kenapa? Apabila kita bebas daripada belenggu syaitan dan belenggu hawa nafsu kita, kita akan betul dalam membuat pilihan, betul dalam membuat keputusan, dan betul dalam mengambil tindakan. Are you understand? Faham dah? Lebih-lebih SOP 1000 siapa nak bayar. Salah silap mohon jutaan kemaafan. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya Hayyu ya Qayyum ya Rabba Musa wa Harun wa ya Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alaihim ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.